Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus Winardo. Saya 28I. Saya dari CIT pindah ke DEM. So saya akan membentang jenis bencana. Itu pertama, tumpahan minyak di Deepwater Horizon. Yang kedua, kegagalan blowout preventer dalam kurang BOP. Yang ketiga, reka bentuk telaga dan penyimenan. Yang keempat, kegagalan membuat keputusan dan komunikasi. Yang kelima, salah tafsiran ujian tekanan. Yang keenam, budaya keselamatan. Terakhir sekali, penjimatan kelajuan dan kos perbandingan langkah keselamatan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Kesina binti Niaya dari batch DEM 28I. Saya ingin membentangkan tentang garis masa dah lepas. 20 April 2010, letupan kepala perigi. Pada pukul 10 malam, satu letupan dan kebakaran berlaku di pelantar pengerudian di Deepwater Horizon. 11 orang hilang dan dianggap mati 3 hari kemudian apabila pencarian dihentikan. Pencegahan letupan gagal diaktifkan. Pada 21 April 2010, NOAA diberitahu pada pukul 2.24 pagi pegawai pantai AS memberitahu NOAA tentang tumpahan. Ramalan trajektori tumpahan minyak pertama dikeluarkan. Usaha mencari dan menyelamat diteruskan kerana api masih maram. Okey, seterusnya 21 April 2010, pra-penilaian bermula. Yang pertama, sebaik saja berita tentang tumpahan diterima, NOAA dan agensi lain mula bekerja untuk menilai bagaimana minyak dan bahan cemar lain memberi kesan kepada sumber asli. Kaki tangan OR&R mula menggerakkan dan menyelaraskan dengan pemegang amanah bersama di lapangan mengenai penilaian yang kemudiannya akan menyokong proses penilaian kerosakan sumber asli. Dan seterusnya, 22 April 2010, pelantar pengerudian tenggelam. Pada kira-kira 10 pagi, Siti, pelantar pengerudian di Deepwater Horizon tenggelam ke dasar Teluk Mexico, 5,000 kaki air. Pada tahun 22 April 2010, operasi penyebaran udara bermula. Secara keseluruhannya, 1.84 juta galen penyebar telah digunakan, termasuk penyebar bawah laut. Penyebar udara terakhir digunakan pada 19 Julai. Sekian, terima kasih. Pada 28 April 2010, kebakaran minyak terapung terkawal pertama. Secara keseluruhan, 411 luka dan bakar terkawal telah dimulakan sepanjang tindak balas. Kebakaran terkawal terakhir adalah pada 3 Ogos 2010. Pada 28 April 2010, penutupan perikanan pertama di perairan negeri. NOAA, yaitu NOAA, memulakan penutupan perikanan pertama di perairan Persekutuan 4 hari kemudian dan menjelang 21 Jun, penutupan meliputi kira-kira 37% daripada Teluk Meksiko. Pada 30 April 2010, program SCAT diluluskan. Pasukan memulakan tinjauan udara dan darat yang sistematik ke atas garis pantai yang terjejas. Pada 2 Mei 2010, lega dengan baik. BP mula mengerudikan telaga pelepasan bersama telaga yang gagal. Tambahan 30 kapal dan 1,000 responden telah dikerahkan ke pantai Teluk. Telaga bantuan kedua telah dimulakan pada 16 Mei. 6 Mei 2010, yaitu kubah pembendungan. Dari 6 Mei hingga 8 Mei, 3 kubah pembendungan yang direka untuk mengumpulkan sebahagian besar minyak digunakan dan kemudian dikeluarkan kerana pengumpulan hidrat menjadikannya tidak berkesan. Pada 26 Mei 2010, pembunuhan teratas dan pukulan sampah. Dari 26 Mei hingga 28 Mei, BP mengepam beribu-ribu
tong lumpur ke dalam telaga dalam usaha untuk menutup kebocoran. Satu prosedur yang dikenali dalam industri sebagai pembunuhan teratas. Prosedur ini tidak percaya. Sekian. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada Miss Katiroli dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Logambal dari batch 28E. Sekarang saya akan membentangkan presentation Risk of Management. Sekarang saya akan sambung. Pada 28 April 2010, pembakaran minyak terapung terkawal pertama. Secara keseluruhan 411 luka terbakar terkawal telah dimulakan sepanjang tindak balas. Kebakaran terkawal terakhir pada 3 Ogos 2010. 28 April 2010 juga penutupan perikanan pertama di perairan negeri. MOHA memulakan penutupan perikanan pertama di perairan persekutuan 4 hari kemudian dan menjelang 21 Jun menutup meliputi kira-kira 37% daripada Teluk Meksiko. 30 April 2010, program SCAT diluluskan. Pasukan memulakan tinjauan udara dan darat yang sistematik ke atas garis pantas yang terjejas. 2 Mei 2010 juga lega dengan baik. BP mula menggerundi telaga pelepasan bersama telaga yang gagal. Tambahan 30 kapal dan 1,000 responden telah digerakkan ke pantai Teluk. Telaga bantuan kedua telah dimulakan pada 6 Mei. 6 Mei 2010, Kuba membendungkan. Dari 6 Mei hingga 8 Mei, 3 kubah pembendungan yang direka untuk menggumpal sebagai besar minyak digunakan dan kemudian dikeluarkan kerana pengumpulan hidrat menjadikan tidak berkesan. 26 Mei 2010, pembunuhan teratas dan pukulan sampah. Dari 26 Mei hingga 28 Mei, BP berkembang beribu-ribu tong lumpur ke dalam telaga dan usaha untuk penutup kebocoran, satu prosedur yang dikenali dalam industri sebagai pembunuhan teratas. Prosedur itu tidak berjaya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalia Izzati binti Syarif dari batch 28E ingin membentangkan tentang kesilapan manusia. Kesilapan manusia merujukkan kepada kesilapan atau kegagalan yang berlaku dalam pelbagai aktiviti akibat perbuatan manusia. Ia boleh berpunca daripada faktor seperti kurang perhatian, salah faham atau salah menilai. Minimumkan kesilapan manusia selalunya melibatkan pendahbaikan proses latihan dan pelaksanaan langkah keselamatan. Kegagalan pengurusan berlaku apabila pemimpin atau eksekutif tidak dapat membimbing dan menyelia organisasi dengan berkesan, membawa kepada prestasi yang tidak optimum, membuat keputusan yang lemah atau hala tuju strategi yang tidak mencukupi. Menangani kegagalan pengurusan selalunya melibatkan menganalisis amalan kepimpinan dan memupuk budaya accountability dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil organisasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarman bin Muhammad
Muhammad, CRI 07220113. Hari ini saya hendak menyambung perbentangan dari grup saya, yaitu peningkatan pengawasan dan penyediaan regulator. Antaranya memperkuatkan peranan dan kuasa badan pengawasan dan penguat kuasa undang-undang bagi memastikan pematuhan ketat terhadap peraturan keselamatan. Seterusnya, mewujudkan budaya keselamatan yang kukuh dengan mendorong penglibatan aktif semua pekerja dalam proses pengambilan keputusan keselamatan. Dan memperkukuhkan proses pengurusan risiko untuk mengenal pasti dan menilai potensi risiko dengan lebih berkesan. Selanjutnya, penambahbaikan sistem pengurusan risiko, yaitu memperkukuhkan proses risiko untuk mengenal pasti dan menilai potensi risiko dengan lebih berkesan. Dan melaksanakan latihan berkala dan simulasi untuk meningkatkan tahap kesedaran, kecekapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana. Akhir sekali, mendorong penyelidikan dan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan keberkesanan sistem keselamatan, termasuk penambahbaikan pada peralatan BOP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Anwar Alizan bin Azali dari BM Batch 28I. ID saya pula CLI 072 2014. Saya ingin menyambung pembentangan kawan saya sebentar tadi. Terus, menggalakkan kerjasama antara negara dan syarikat-syarikat untuk meningkatkan standar keselamatan di peringkat global. Terusnya, melibatkan penyelidikan berterusan untuk memahami punca kemalangan dan mengenal pasti langkah-langkah keselamatan yang lebih baik. Terusnya, berkongsi pengetahuan dan pengalaman dari kemalangan serupa di seluruh industri untuk mencegah pengulangan kesilapan. Terusnya, mewujudkan dan mengekalkan amalan tanggung jawab sosial korporat yang mengutamakan keselamatan dan perlindungan alam sekitar. Terusnya pula, memastikan bahwa syarikat-syarikat memahami kesan jangka panjang operasi mereka terhadap persekitaran dan masyarakat setempat. Dan akhir sekali, langkah-langkah ini jika dilaksanakan dengan berkesan dapat membantu mencegah kemalangan serupa di masa depan dan meningkatkan tahap keselamatan dan kelestarian industri minyak dan gas. Sekian dan terima kasih.